Assalamualaikum and good morning. Okey, hari ini kita nak sambung topik kemagnetan. Okey, apakah yang terjadi jika sudu besi dibawa mendekati sebuah magnet? Okey, logamnya adalah besi dan dibawa mendekati sebuah magnet. Okey, topik ni saya rasa awak dah belajar masa sekolah rendah. So, kita pergi lebih jauh lah. So, yang ni magnet, yang sebelah tu sudu besi. So, apa akan terjadi? So, sudu akan tertarik kepada bahan magnet. Itu dekat gambar ni adalah magnet yang menarik paperclip. Paperclip juga diperbuat daripada besi. Okey, so menunjukkan bahawa sudu besi tadi adalah sejenis bahan magnet. Okey, so sifat-sifat magnet yang pertama adalah dia menarik bahan magnet. Okey, ni adalah contoh-contoh bahan magnet. Okey, apa itu bahan magnet? Bahan yang boleh ditarik oleh magnet disebut sebagai bahan magnet. Contohnya kita ada paku besi, jarum, pembaris besi dan logam-logam lain yang tertentu. Okey, manakala bahan bukan magnet pula adalah bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet seperti getah, kaca, kain, kayu dan sebagainya. Emas juga adalah sejenis bahan bukan magnet. Emas tu walaupun dia logam, dia bukan magnet. Maksudnya dia tak tertarik dengan magnet. Okey, so magnet, bahan magnet terbahagi kepada dua, iaitu bahan magnet dan bahan bukan magnet. Okey, so magnet hanya boleh menarik bahan magnet dan tidak menarik bahan bukan magnet. Sifat magnet yang kedua adalah dia mempunyai kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Tapi biasanya dekat magnet ni dia akan menulis N dengan S. So N ni north, utara, S ni south, selatan. Okey, sifat dia kutub yang sama akan menolak, kutub yang berbeza akan menarik. So kalau kita ada satu magnet bar yang digantung secara bebas dan satu lagi kita dekatkan di mana dia punya kutub adalah berbeza, yang akan berlaku adalah dia menarik satu sama lain. Dan untuk dua kutub yang sama didekatkan, apa yang berlaku adalah dia akan menolak dan semakin berjauhan. So ini adalah sifat magnet yang kedua. Okey, kutub-kutub magnet yang berlainan menghasilkan daya tarikan, manakala kutub-kutub magnet yang sama menghasilkan daya tolakan. Okey, yang ketiga, apabila digantung bebas, okey, magnet ni akan menunjukkan arah utara bumi. So, dia akan selari dengan arah utara bumi. So, bawah ni kita tengok dia adalah mata angin, yang ni utara. So, magnet yang di atas ni mestilah utara ataupun north. Yang belakang ni adalah selatan. So, sifat menunjukkan arah utara bumi apabila digantung bebas ni adalah yang menjadikan magnet ni digunakan untuk Okey, apa itu kompas? Okey, kompas ni adalah sebenarnya magnet kecil. Okey, kompas digunakan untuk menunjukkan arah garisan medan magnet. Okey, jarum kompas ialah magnet kekal. Okey, yang digantung secara bebas di dalam kompas. Okey, dia akan terus berputar hingga ia sebaris dengan medan magnet bumi. Sebab tu kalau awak guna kompas, okey, macam mana pun jarum kompas tu akan menunjuk ke arah utara bumi sebab dia selari dengan medan magnet bumi. Sifat yang seterusnya adalah, okey, yang ini adalah jenis-jenis magnet Okey, kita ada magnet lada, magnet bar, magnet butang, magnet cincin, magnet silinder dan magnet berbentuk U, and then satu lagi magnet ni. Okey. So yang pertama, yang ni adalah magnet bar. Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga, magnet ladam. Yang keempat, magnet U. Beza dia ladam dengan U ni, ladam ni dia sedikit ke tengah ke dalam. Okey, yang ni magnet yang biasa kita jumpa dekat fridge magnet ataupun magnet butang. Yang ni pula adalah magnet cincin. Dan yang terakhir ni, ini adalah dinamakan sebagai magnet magnadur. Okey, apa itu magnet magnadur? Dia adalah sejenis magnet yang dihasilkan oleh karbon. Okey, yang ni semua logam ni. Yang ini magnet magnadur ni daripada karbon.
Okey, yang ini medan magnet. Okey, ini adalah satu magnet bar. Kita ada utara, kita ada selatan, and then kita nampak ada garis-garis kat sebelah ni yang mempunyai anak panah. Okey, garisan ini dipanggil sebagai garisan medan magnet. Okey, medan magnet ialah kawasan di sekeliling magnet di mana daya magnet boleh dikesan. Okey, selagi awak nampak garis-garis ni, maksudnya yang ini adalah kawasan medan magnet di sekeliling magnet. Okey, garisan pada medan magnet dipanggil sebagai garis medan magnet. Okey, yang garis-garis ni dipanggil sebagai garis medan magnet. Semakin kuat medan magnet, semakin rapat garis medan magnet. Kalau awak lihat di sisi magnet, garisnya adalah sedikit berjauhan. Tapi di bahagian hujung magnet ini, garisannya adalah rapat-rapat. Okey, so maksudnya kawasan di sini, 1 dan 2 ini, dia punya medan magnetnya adalah lebih kuat. Okey, so bahan magnet tertarik kepada magnet kerana ia terletak pada kawasan medan magnet. Kalau awak letakkan paperclip di kawasan yang bergaris ni, paperclip tu akan tertarik kepada magnet sebab dia masih lagi berada di kawasan medan magnet. Tapi kalau awak letakkan paperclip tu jauh ataupun terkeluar daripada garis ni, dia tidak akan tertarik. Sebab kuasa magnet atau daya magnet tu dah tak ada dah di kawasan yang jauh ni. Okay. So, medan magnet di kutub magnet. Okey, ini adalah serbuk besi yang tertarik pada satu magnet bar. Okey, kebanyakan serbuk besi tertarik pada bahagian kutub magnet. Kutub magnet ni yang mana? Kutub magnet ni yang hujung-hujung magnet. Okey, yang ini kita panggil sebagai sisi magnet. Yang awak nampak sekarang adalah di bahagian kutub-kutub magnet, lebih banyak serbuk besi akan tertarik. Okey. Ni magnet. Okey, ni dia punya kutub dia. So, kita nampak serbuk besi dia tertarik. Okey. Kat sini pun kelihatan serbuk besi banyak tertarik di bahagian kutub magnet. Kenapa benda ini berlaku? Perkara ini berlaku kerana daya di bahagian kutub magnet merupakan kawasan daya magnet yang paling kuat. Okey, macam kalau awak tengok garis medan magnet tadi, di bahagian kutub magnet garis dia adalah semakin rapat. Okey, so hubungan dekat situ, semakin rapat garis medan magnet, semakin kuat daya magnet. Okey, dekat bahagian sisi ni, okey, dia kurang kuat dia punya daya tarikan magnetnya. Sebab tu serbuk besi kurang tertarik di bahagian sisi magnet. Okey, kita pergi kepada corak medan magnet. Okey, kalau awak letak satu magnet bar, awak tak boleh tahu kawasan medan magnet dia. Awak tak boleh nampak garis-garis biru tu. Tapi kalau awak sprinklekan serbuk besi, dia akan terbentuk garisan-garisan daripada serbuk besi tu. Okey, di mananya terbentuk garisan-garisan tu, itu adalah medan magnet bahagi magnet. Okey, macam ni. Kita ada satu magnet bar. Okey, kawasan dekat sini ni tak terbentuk garis-garis, tapi awak boleh lihat di kawasan yang ini, serbuk besi itu membentuk garis-garis atau corak tertentu. Okey, di mana dia membentuk garis-garis tu atau yang kita panggil sebagai garis medan magnet tu, kat situ adalah kawasan medan magnet di mana daya magnet tu bertindak. Inilah kita panggil sebagai medan magnet. Yang kat luar ni semua dah bukan medan magnet ni. Okey, so daripada garisan-garisan yang dibentuk oleh serbuk besi tu, kita boleh lukiskan. Okey, kenapa ada anak panah ni? Okey, magnet ni dia ada kutub utara, ada kutub selatan. Okey, maksudnya dia mempunyai arah. So, garisan medan magnet ni dia mengarah ataupun dia bergerak keluar daripada utara, patah balik, masuk ke selatan. Yang ini pun keluar dari utara, masuk balik ke selatan. Okey? Awak tengok dia punya garisan medan magnet tu. Di bahagian kutub dia semakin rapat. Di bahagian sisi dia sedikit berjauhan. Okey.
Itu adalah sifat-sifat garisan medan magnet. Okey, kalau awak letak kompas, kompas ni akan menunjukkan arah garisan arah garisan medan magnet ataupun urat daya magnet. Okey, sebab tadi saya cakap yang ni terbalik pula, kat sini utara, sini selatan. Kena ingat kat mana kedudukan kutub medan magnet tu. Okey, ingat garisan medan magnet bergerak dari arah utara keluar, balik semula ke selatan. Okey, north. Okey. So, okey, betul tak? North keluar, balik semula ke selatan. So, ni keluar, masuk. Keluar, masuk. So, kita ada P, Q, R, S, T, U. Kat sini ada kompas-kompas kecil. Mana kompas yang betul? Okey, kita tengok mula satu-satu. Okey, keluar. Okey, so maksudnya ini kompas needle dia keluar. Okey, Q betul. And then dia bergerak masuk. Sama tak dengan yang ni? Okey, R pun betul. And then S. S sepatutnya S salah. Kenapa S salah? Sepatutnya arrow dia masuk ke dalam sebab dia pergi ke selatan. So S salah. Okey. Yang ni pula. Okey, yang ni keluar. Okey, P betul tak? Salah. Sepatutnya arrow dia keluar. And then keluar sini. U betul tak? U salah. Sepatutnya arrow dia ke arah bertentangan. And then dia pergi sini. Masuk. Okey, masuk pergi ke selatan. Jadi dekat T ni betul tak? Okey, dia sama arah dengan garisan medan magnet yang masuk ni. So, kompas T ni adalah betul. Okey, yang itu cara kita nak menentukan kedudukan kompas tu betul ke tak. Okey, melalui awak kena tentukan daripada utara keluar, patah balik, masuk ke selatan. Tu adalah dia punya arah dia. Okey, so awak boleh tahulah kat mana satu bahagian kompas yang betul tu. Okey. Ini adalah ladam kuda yang terbentuk daripada serbuk besi. Okey, kawasan garisan ni, ini adalah medan magnet bagi ladam. Okey, yang ni adalah bentuk U. Okey. Awak boleh nampak bahawa kawasan ni serbuk besi dia tertarik dan membentuk garisan-garisan. Ini medan magnet dia lah. Okey, dekat kutub ni awak boleh nampak serbuk besi dia tertarik lebih banyak. So, bahagian kutub ni adalah lebih kuat. Dekat bahagian sisi ni tertarik juga. Tapi lebih lemah lah berbanding kutub dia. Okey. Yang ini adalah corak garisan medan magnet bagi magnet U atau ladam kuda. Dia hampir samalah. Okey. So, ni utara, selatan, macam saya cakap tadi, dia keluar daripada utara. Mana selatan? Okey, ni selatan. Masuk balik ke selatan. Keluar dari utara, masuk balik ke selatan. So, ni keluar dari utara, masuk balik ke selatan. Untuk 3 ni pula. Okey, dia keluar. Sebab kat sini ada kutub. Okey, so garisan ni keluar. Tapi dia nak masuk ke selatan ni sangat jauh. So, kat sini tak adalah garisan medan magnet sebab kuasa magnet dia kurang. Okey, yang kat selatan ni juga, yang ini ada kutub dia. So, kat sini adalah terbentuk garisan medan magnet di mana dia masuk ke selatan. Tapi kat sini tak adalah sebab dia jauh daripada magnet kan. So, kat sini tak ada medan magnet. Okey, seterusnya, ni magnet Matador yang didirikan. Awak boleh lihat bahawa sekeliling dia ni serbuk besi tertarik. Okey, apa yang istimewanya magnet ni? Okey, magnet ni dia dihasilkan dia mempunyai satu kutub sahaja. Okey, contoh dia yang ni, yang kiri ni kutub utara. Okey, magnet yang ni kutub utara, magnet yang sebelah kanan ni kutub selatan. Okey, so maksudnya kita mempunyai dua batang magnet yang berbeza. Ini adalah berbeza kutub. Ini adalah magnet Matador. So, awak tengok dia punya garisan medan magnet dia tu bergerak dari utara masuk ke selatan. Utara masuk ke selatan. Yang ni anak panah tak clear lah. Sebab tu teacher buat anak panah ni. Okey, itu adalah magnet Matador. Okey, corak medan magnet bagi
bar. Okey, kita ada dua magnet bar. Okey, kutub yang sama. Okey, yang tahu tadi sifat dia adalah bila kutub yang sama dia menolak. So, awak boleh lihat di kawasan tengah ni tak ada serbuk besi yang tertarik. Maksudnya kutub dekat tengah ni adalah neutral. Di mana kawasan besi tertarik ni dia ada medan magnet. Yang neutral ni tak ada kuasa medan magnet. So, kalau awak letak kompas di tengah-tengah ni, jap, teacher padam jap. Kalau awak letak kompas kat tengah-tengah ni, kalau kita ada ni arah mata angin, okey, sini adalah utara. Kompas needle ni dia akan menunjukkan arah utara bumi. Dia ikut ni. Dia tak terkesan dengan medan magnet ni. Sebab apa? Walaupun sini utara, dia tak tertarik pergi ke utara ni. Sebab apa? Sebab dia berada di kawasan. Okey, so kat sini awak boleh lihat dengan dia punya pembentukan garis medan magnet. Okey, ni utara keluar. Utara keluar. So, bila kat sini, sebab dia keluar ni, dekat sini tak ada garisan medan magnet yang terbentuk. So, kawasan yang kosong ni kita panggil sebagai kawasan neutral. Okey, ni semua ni ada kawasan medan magnet lah. Okey, yang ini kutub yang berbeza. Sifat tadi tu, medan magnet tadi tu, bila kutub yang berbeza, dia akan tertarik satu sama lain. So, ni utara, selatan. Apa yang berlaku garisan medan magnet dia? Keluar dari utara, dia cari selatan. Selatan dia kat mana? Selatan dia kat depan dia je. So, dia terus masuk ke selatan. Ada lagi kat sini, keluar dari utara, masuk ke selatan. Keluar dari utara, masuk ke selatan. Yang ni keluar juga, and then dia patah balik. Sebab tu dekat kawasan ni, lebih banyak serbuk besi tertarik. Okey, ni untuk okey, yang ni terbalik pula Ni utara, yang ni selatan. Awak boleh tengok garisan medan magnet dia keluar dari utara, masuk balik ke selatan. So, anak panah dia ni keluar dan masuk. Okey. So, awak kena pastikan yang tadi tu sini utara, kanan utara. Yang ini pula kiri utara. So, awak kena tahu dia punya kutub dia yang mana. Okey, yang ini adalah magnet bar yang disusun secara bersebelahan. Okey, utara, selatan, utara, selatan. Okey, so utara keluar nak cari selatan kat sebelah dia je. Utara keluar nak cari selatan sebelah dia je. Okey, so dia berdekatan lah. Yang ini pula kutub dia sama. Kena ingat sifat kutub yang sama dia menolak. So, kawasan dekat sini dia adalah neutral. Okey, utara keluar ke selatan. Utara, okey, masuk ke selatan. Utara keluar, utara keluar. So, kawasan ini adalah kawasan yang neutral. Tapi untuk magnet yang disusun secara bertentangan kutub, okey, kawasan tengah dia ni, okey, kat sini adalah daya tarikan magnet dia lebih kuat. So, apa yang penting dalam melukis corak medan magnet ni, okey, awak mesti tahu arah dia. Mesti ingat daripada utara, keluar, masuk ke selatan. So, kena pastikan kutub dia betul ke tak lah. And then, garisan medan magnet yang terbentuk ni, apa yang awak boleh lihat, okey, yang pertama, dekat kawasan kutub ni, dia lebih rapat sebab kuasa magnetnya lebih kuat berbanding yang sisi ni. Okey, yang kedua, dia punya arah dia bergerak keluar dari utara pergi ke selatan. Dan yang ketiga, awak boleh lihat corakan garis medan magnet ni, dia tidak akan bertindih atau bersilang satu sama lain. Kalau banyak-banyak besar ni awak tengok dia tak akan bersilang satu sama lain. Sebab itu adalah sifat-sifat garis medan magnet. So, awak kena tahulah. Okey? Okey, yang ni. Garisan medan magnet mengarah dari utara ke selatan magnet. So, arrow ni mesti betul. Keluar dari utara dan mengarah balik semula ke selatan. Okey, yang kedua, garisan medan magnet ni tidak akan bertemu atau bersilang antara satu sama lain. Okey, dan yang ketiga,
garisan medan magnet ni lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. So, di mana medan magnet yang lebih kuat? Di kawasan kutub. Okey. So, itu adalah ciri-ciri garisan medan magnet. Dan awak boleh tahu ciri-ciri magnet tadi. Okey. Yang satu dia menarik bahan magnet. Yang kedua dia mempunyai kutub. Yang ketiga, kutub yang sama dia menolak. Kutub yang berbeza dia menarik satu sama lain. Dan yang keempat apa tadi? Teacher tak sure lah. Nanti awak tengok balik semula yang keempat apa. Okay. So, itu je buat kali ni.